Itu nanti dah nampak. Nanti tanda nampak. Nampak dah nanti. Ada pula. Tadi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan memberi kepada kita ruang masa untuk kita berada pada malam ini. Kita dapat sama-sama meneruskan lagi pembacaan daripada Qawaidul Aqaid karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana kita berhentinya pada perkataan pengarang wa huwa ma'a dzalika qaribun min kulli mawjud. Jadi ada tak masalah teknikal aku rasanya tak boleh keluar. Okey, situ dak. Wa huwa ma'a dzalika qaribun min kulli mawjud. Masih dalam tajuk berkaitan dengan tanzih Allah Subhanahu wa taala. Maknanya menyucikan Allah daripada perkara-perkara yang tidak layak, sifat-sifat kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala, kita sebagaimana kita maklum, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan mustahil pada Allah segala sifat kekurangan. Maka pengarang Imam Al-Ghazali rahimahullah meneruskan lagi dengan katanya wa huwa ma'a dzalika qaribun min kulli mawjud. Sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa taala amat dekat dengan semua makhluknya. Ini nak dipahamkan dengan kalimah sebelum ini atau perkataan sebelum ini, di mana pengarang rahimahullah membawa bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan ayat-ayat lain lagi yang mana menisbahkan atau menisbatkan sifat ketinggian bagi Allah. Wa huwa fawqal 'arsy was sama', fawqa kulli syai'in. Allah taala maha tinggi dia daripada, melebihi ketinggiannya, maha tingginya, meningginya daripada arasy dan juga langit dan setiap sesuatu.
dalam masa yang sama wa huwa ma'adzalika qaribun min kulli mawjud. Allah Ta'ala dekat dengan sekalian makhluknya. Maka di sini kita dapat faham bahawa yang dimaksudkan dengan tinggi Allah Ta'ala itu bukan dengan makna jarak, bukan dengan makna tempat dan juga kedudukan. Sebab apa? Sebab apabila disebut bahawa dia di atas arash, tapi dalam masa yang sama dia amat dekat dengan makhluknya. Wa huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Dia Allah Subhanahu wa taala amat dekat dengan hamba-Nya, lebih dekat daripada urat mereh. Hablil warid, urat mereh yang ada di tekak kita. Maka di sini dapat faham bahawa dekat dan jauh yang dimaksudkan sini bukannya dengan makna jarak. Bukan dengan makna jarak. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan dekat dan jauh, tinggi dan rendah dengan makna jarak. Jadi apa maknanya? Makna yang layak dengan Allah, iaitu ketinggian yang maha tinggi, dan juga dekat yang bukan bermaksud jarak dan juga hampir. Kerana tak mesti bila kita kata sesuatu itu dekat dengan kita, dia mesti duduk tepi kita. Sebagaimana kita kata isteri kita dekat di hati kita. Orang ada isteri. Mak kita dekat di hati kita. Anak kita dekat di hati kita. Adakah dia duduk di sebelah hati? Adakah dia tu kedudukannya dalam pada hati kita? Tidak. Maka dalam penggunaan bahasa pun, kalimah-kalimah ini ada makna yang layak, bukan dengan makna jarak dan kedudukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dekat kepada hamba-Nya dengan makna apa? Tidak terlepas setiap gerak-geri hamba daripada pengetahuan Allah. Apabila sesuatu tu dekat dengan kita, bahkan bersama kita. Bersama kita tu maknanya tidak terlepas satu pun ketika dan detik kecuali dia mengetahui dan dia menguasai kita. Apabila Allah Ta'ala sebut dalam Quran wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, dia lebih dekat daripada orang mereh. Bayangkan orang mereh tu ada bersama kita. Ada bersama kita. Sebagaimana kita tak boleh bercerai daripada orang mereh kita, maka ilmu Allah Subhanahu wa taala, penguasaan Allah, kudrat dan iradat Allah tak boleh kita keluar dan lari daripada ketentuan dan penguasaan Tuhan. Di mana kita berada, Allah Ta'ala tahu. Kat mana pun kita menusuk, kita cuba bersembunyi, tidak akan lepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita dengar cerita yang orang riwayatkan lah. Jadi ada seorang guru dia tu, antara murid-murid ramai ni, dia sayang ada seorang anak murid ni. Sayang lah seorang anak murid ni. Ni cerita ni biasa dah ni, biasa orang dengar lah, ulang siar je lah. Jadi anak murid lain yang lebih bijak, yang lebih tua ni, akhirnya tak puas hatilah. Kenapa tok guru dia ni sayang kepada orang, padahal ramai lagi bijak pada dia, ramai lagi yang lebih tua, lebih senior. Jadi benda ni dapat dirasa oleh tuan guru. Maka gurunya tadi kata, mu nak tahu kenapa? Okey, esok masing-masing bawa datang ayam. Bawa datang ayam, masing-masing pergi sembelih ayam itu di tempat yang tidak ada sesiapa pun tahu. Kemudian kita bawa mari, kita nak jamu. Kita nak jamu, bawa mari ayam tu, ambil cari seekor ayam masing-masing, sembelih pada tempat yang tak ada siapa pun tahu. Maka pergilah masing-masing, tak lama lepas tu bawa dengan ayam yang telah disiap sembelih. Kecuali murid yang disayangi oleh guru tadi. Maka murid-murid lain cemuh lah. Tengok ni tuan guru, dia ni dah lah mengingkari arahan kamu. Dia pula tak sembelih ayam dia. Macam mana kamu boleh sayang dia? Jadi dia pun, tok guru dia pun tanya, kenapa kamu tak sembelih ayam kamu tu? Dia kata, tuan guru, saya suruh saya sembelih di tempat yang tidak ada sesiapa tahu.
Saya dah puas cari di segenap tempat, tak ada tempat yang tidak ada yang selamat daripada pengetahuan Tuhan. Di mana saja saya pergi, pasti ada Tuhan tahu, takkan terlepas. Takkan terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia jawab gitu barulah anak-anak murid lain ni pun kata, oh sungguhlah. Padang dah lah Tok Guru dia sayang orang ni. Sebab apa? Sebab memang dia faham betul dengan akidah dan dia mempunyai mata hati yang suci. Nampak? Jadi sebagaimana Allah Taala sebut dalam ayat lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Ini kalau pemahaman yang salah. Dan memang orang golongan batiniyah dia cuba ayat ini dia tafsir dengan kehendak hati dia. Dia kata Tuhan sebut dia bersama kamu. Jadi kita tak nampak di mana ke? Di mana? Maka mereka menisbahkan Tuhan tu bersama tak ada hak lain dah. Bahkan bersatulah Tuhan dengan dia. Yang tu yang kata siapa yang kenal diri dia kenal Tuhan. Kenapa? Kerana diri dia Tuhan dah. Tengok orang boleh twist, boleh pusing pemahaman. Pula boleh guna ayat Quran, Tuhan kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Kalau pergi sini ada Tuhan, pergi sana ada Tuhan. Masuk dalam rumah ada Tuhan, pergi kedai ada Tuhan. Jadi kita nampak tak? Dah nampak. Jadi siapa Tuhan tu? Hakikat diri dia kata. Ini pemahaman yang salah. Ini pemahaman makrifat yang bukan makrifat. Mak lepak. Mak lepak, mak lipat. Dia bukan pemahaman makrifat yang betul. Kerana apa? Kerana ma'iyah, keberadaan, kebersamaan tu bukan makna kebersamaan zat Tuhan. Bukan. Tidak ada seorang pun daripada ulama yang menafsirkan bersama Tuhan dengan makhluk ini bersama zatnya. Makna sini ada, Tuhan ada situ. Tak. Kerana apa? Dah telah kita sebut awal-awal. Bahawa tempat dan juga ruang mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak bertempat. Kewujudannya tidak berkait dengan tempat. Ni kena faham molek ni. Banyak hak jenis mengajar ajaran yang sesat ni, dia cuba tafsirkan ayat-ayat demikian dengan makna yang salah. Okey. Pulaknya bila mengaji gitu, kadang-kadang cubaan tu makna Allah Ta'ala cuba tu dengan beri dia kelebihan. Ngaji sekejap, boleh khamak tu. Boleh karamah, boleh buat benda pelik, mulut masing. Benda ni memang berlakulah. Ngaji ilmu makrifat hak salah ni, hak ngaji tu jadi mulut masing. Dia kabur jadi. Orang hak lawang dia, dak lama pas ni adalah benda dak kena. Tengok lawang aku ngak. Jadilah semakin dia percaya. Padahal dia tu cubaan Tuhan tu. Allah Ta'ala nak kalau dalam istilah panggil istidraj. Tuhan beri jadi semakin mua. Beri jadi koh mua. Kaya jadi koh kaya. Buat benda-benda jadi sokmo. Niaga laku. Padahal apa? Allah Ta'ala nak jadi dia semakin mua, semakin dia dalam kesesatan. Jadi benda gini hati-hati. Kita tak boleh nak ukur sesuatu tu benar atau salah dengan tengok semata-mata ini Tuhan gini. Makna betul ni. Tak boleh. Ia kena asas berdasarkan asas ilmu. Baru kita tahu bahawa akidah itu tepat atau tidak tepat dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey. Apa? Jadi faham di sini dia lebih dekat daripada orang mereh. Dengan makna apa? Ilmu dia, kudrat dia. Tidak lepas penguasaan dia daripada kita walaupun sekelip mata pun. Bila kita tahu gitu, maka kita akan menjaga setiap gerak-geri kita daripada melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala seterusnya pengarang menyebut lagi wa huwa ala kulli syai'in syahid. Dia maha menyaksikan akan semua yang ada. Allah Ta'ala syahidun ala kulli syai'. Menyaksikan atas setiap perkara. Sebab itu tidak terlepas satu perkara pun daripada Tuhan. Idh la yumathilu qurbahu.
qurbul ajsami kama la tumathilu dhatahu dhatul ajsami. Dekatnya tidak sama dengan makna dekat yang menjadi sifat bagi jisim, sebagaimana zatnya tidak sama dengan zat bagi jisim. Kenapa kita kata dekat dan tinggi Tuhan ini lain daripada makna makhluk? Kerana Allah sendiri khabar bahawa dia tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Sebagaimana Imam Ghazali kata, idh la yumathilu qurbahu qurbul ajsam. Kerana tidak menyamai hampir Tuhan itu oleh kehampiran jisim. Hampir jisim, hampir dari segi jarak. Bila kita kata hak duduk depan saya ni lagi dekat daripada hak duduk belakang tabir. Dekat tu dekat jisim. Makna hak depan saya lagi dekat daripada sebalik tabir. Tak? Jadi dekat, kita boleh faham makna dekat jisim ni ialah dekat dengan makna jarak. Tuhan tidak menyamai dekatnya jisim dengan dekat yang dimaksudkan kepada Tuhan. Tu dia kata. Tidak sama dengan makna dekat yang menjadi sifat bagi jisim. Kama la tumathilu dhatahu dhatul ajsam. Sebagaimana zatnya tidak sama dengan zat bagi jisim. Sebagaimana nak beri kita boleh telan, boleh faham tu, sebagaimana kita boleh yakin bahawa zat makhluk tak sama dengan zat Tuhan. Hakikat wujud kita ini tak sama hakikat wujud Tuhan. Zat kita tak sama dengan zat Tuhan. Maka begitulah bila nisbahkan sifat dekat kita tak sama dengan dekat Tuhan. Dekat Allah Ta'ala bukan dengan makna makhluk. Baik. Seterusnya, wa annahu la yahullu fi syai'in wala yahullu fihi syai'un hal la yahullu. Hal la yahullu maknanya menempati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendiami pada sesuatu, dan tiada sesuatu pun yang mendiami padanya. Mendiami ni kita bolehlah guna juga menempati. Allah Ta'ala tidak menempati pada sesuatu, sebagaimana tidak ada sesuatu tu yang menempati padanya. Halal ni makna menempati, mengisi, menduduki. Bagaimana kalau kita curah air ni, air al-ma' yahullu fil kas. Air menempati dalam cawan. Tu makna menempati. Dia duduk bertempat di dalam cawan, mendiami pada sesuatu. Sebagaimana Tuhan la yahullu fi syai', tidak menempati pada sesuatu. Dia duduk mana? Ada tempat ke ruang yang dia menduduki? Tak ada. Dan la yahullu fihi syai', dan tidak ada sesuatu yang menempati padanya. Hak lain duduk pada dia. Ada tak? Hak lain duduk pada dia. Dia tak duduk pada hak lain. Hak lain pun mustahil duduk padanya. Nampak tak? Sebagaimana kita ni, kita menempati pada kita. Ada? Duduk pada kita. Apa dia? Sifat kita duduk pada kita. Itu kalau kita menempati kok belah sifat duduk pada zat kita. Contoh, ada? Kulit kita, warna kulit duduk pada zat kita. Apa lagi? Sifat kudrat duduk pada kita. Jadi sifat makhluk tak ada duduk pada Tuhan. Ataupun dengan makna jirim pun makna boleh juga. Menempati pada kita makna pakaian duduk pada kita. Kita pakaian duduk pada diri kita. Maka mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sesuatu daripada makhluk yang duduk pada diri Tuhan. Ada duduk pada diri Tuhan. Sesuatu tu sama ada zat ataupun sifat. Mustahil belaka. Kerana Allah Ta'ala qadim. Kalau berada pada dirinya sesuatu yang baharu, yang tak qadim, maka dia pun bersifat dengan benda hak baharu. Padahal kita dah yakin bahawa segala sifat Allah itu qadim belaka, azali belaka, tidak ada yang baharu. Sesungguhnya Allah tidak mendiami pada sesuatu, dan tiada sesuatu pun yang mendiami padanya. Ta'ala an yahwiyahu makanun
kama taqaddasa an ay yahuddahu zamanun. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari dikandung oleh ruang tempat, sebagaimana maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari dibatasi oleh sebarang tempoh masa. Diulang banyak ni sebab apa? Sebab memang benda ini yang kita kata kekeliruan yang tak pernah sudah lah. Tak pernah sudah setakat ni lah. Tak pernah sudah. Walaupun dihurai dan diterangkan, masih ada sebahagian daripada kalangan umat ini yang nak berpegang Tuhan tu mesti wujudnya bertempat. Sebab itu masalah-masalah akidah ni, walaupun ulama kita sebut Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, benda yang berlaku pada zaman dahulu, tapi pemahaman tu ada lagi zaman sekarang. Mu'tazilah, walaupun tidak ada persatuan Mu'tazilah seberang Takir tak ada, atau persatuan Qadariyah Malaysia tak ada, tapi orang yang faham kod cara pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Qadariyah atau Jabariyah masih ada. Dan benda ni kemungkinan akan berada sapalah selama mana manusia ada. Kerana itu cabaran akidah dan memahami akidah yang betul ni memang perlu pada setiap masa. Sebab itu Imam Ghazali tengok dalam benda hak sama je, tapi dia ubah dengan ayat yang takbiran, ayat kata yang pelbagai, supaya nak menanamkan betul-betul, biar kita faham betul-betul bahawa tepat bagi Tuhan ini mustahil. Sebagaimana ta'ala an yahwiyahu makan, maha suci Allah daripada didiaminya oleh tempat. An yahwiyahu makanu, tempat tu menempati. Ni ke sini semua mana? Maha tinggi Allah dari dikandung oleh ruang tempat. Mustahil Allah wujudnya itu dikandung oleh ruang tempat. Bagaimana kita ni, wujud kita ni dikandung oleh tempat. Tempat kita ni, saya atas kursi, tuan-tuan atas kapet, atas latak. Kita ni di bawah atap, di dalam masjid, di atas bumi, di bawah langit. Semua itu nisbah tempat tu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada penisbahan begitu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama taqaddasa, sebagaimana maha suci Allah daripada dibatasi oleh zaman. Kama taqaddasa an yahuddahu zamanun, daripada dia dihadkan oleh masa-masa, disakatkan oleh masa. Mustahil juga. Kita ni, kewujudan kita disakat oleh masa. Lama mana kita hidup di bumi ni? Lama, sejak kita lahir, mati. Habis. Ada sakatan masa. Bahkan kewujudan kita ni dalam teori fizik Einstein dengan time space. Jadi masa dan juga tempat ni, benda ini sifat makhluk, sifat bagi alam ini. Jadi Allah yang menciptakan alam ni, takkan dia duduk dalam sistem tu. Benda yang mudah kita faham, takkan dia duduk dalam sistem tempat dan masa, time space yang mana berkait dengan makhluk yang dia cipta. Bal kana qabla an khalaqaz zamana wal makan, malah dia Allah Subhanahu wa ta'ala telah ada sebelum dicipta masa dan tempat. Jadi buktinya apa? Apa bukti bahawa mustahil Allah Ta'ala bertempat dan berkait dengan masa? Buktinya Allah dah wujud sebelum adanya tempat, sebelum adanya masa. Jadi kena tahu apa itu tempat, apa itu masa. Kena faham tu takrif tu. Sebab itu takrif dalam bab ilmu akidah ni dan ilmu-ilmu lain lah, tapi akidah ni lebih penting lah. Kena faham. Kita kata tempat, benda tempat tu, nampak tak? Benda makna tempat tu, kita dah sebut sebelum ni. Jadi tempat tu makna kita faham lah. Hanya berlaku tempat tu kalau ada benda lain hak boleh kita jadi reference, kita jadi tempat point untuk rujuk. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan tu. Atas apa, bawah apa, kiri apa, depan apa, belakang apa. Nampak? Baru boleh kita nak kata bertempat. Jadi kalau tak ada dia singularity ketunggalan, macam mana boleh kita nak kata dia tu atas, bawah ke duduk mana? Tak boleh kata lah. Kita tak boleh kata. Maka
Bila begitu, penciptaan alam ini, sebelum alam cipta, adanya arash, adanya langit. Ada? Dah di manakah Tuhan? Padahal kita yakin Allah Ta'ala wujud sebelum wujudnya alam. Maka kita tak boleh nak nisbahkan tempat pada Tuhan. Lepas ada alam pun boleh kita nisbah tak? Ni kena faham juga prinsip. Allah bersifat sifat yang azali qadim yang tidak berubah. Kerana berubah-ubah tu sifat makhluk. Sebab ada orang faham masa tak ada tempat, masa tak ada alam, Tuhan tak bertempat. Lepas tu bila Tuhan buat arash, buat langit, Tuhan dah atas arash. Boleh mikir gitu Dia kata ke mana? Ni hak salah lah ni. Hak salah. Jangan pegang ni. Dia kata masa Tuhan tak cipta alam, tak ada apa-apa lagi, Tuhan tak ada tempat lah. Sebab kita tak boleh nak kata dia di mana-mana. Lepas Allah Ta'ala cipta alam, cipta langit, cipta arah, Allah khabar dia atas arash, maka tempat Tuhan atas arash. Buktinya ayat Quran. Dia pun hak mari ayat Quran. Jadi kita yang tak faham, boleh jadi kita akan kata betul sungguh. Betul lah. Dia buat ayat Quran pun kata gitu. Jadi masa tak ada alam, Tuhan tak bertempat. Lepas ada alam, Tuhan tempatnya atas arash. Tengok. Kat mana silapnya? Kita nak tahu silap ni supaya bila ada lagi ayat-ayat ataupun pemahaman gitu, kita dah boleh tapih dah. Hak ni bukan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Pertamanya kaedah yang disepakati, Allah tidak bersifat, sifat Tuhan ni, Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk. Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk. Sifat Tuhan ni lagi qadim, lagi azali. Qadim lagi azali. Apa maksud qadim? Dia sedia kala dan tidak berubah. Kerana berubah itu sifat makhluk dah. Berubah-ubah tu makna apa? Bila sesuatu berubah daripada A jadi B contohnya. Makna apa? Sebelum daripada A jadi B, contohlah. Dia berubah daripada sifat A jadi B. Sebelum dia jadi kepada B, dia A. Tu contoh je tu. Makna orang sesuatu tu anak benih jadi pokok. Makna apa? Sebelum jadi pokok besar, anak benih. Ada tak? Adakah masa dia anak benih tu sifat dia besar? Tak. Bila jadi pokok besar, ada tak sifat anak benih? Tak ada lah pula. Maka hilang sifat. Faham tak? Bila berubah-ubah ni makna dia hilang pada dirinya sifat dan pergi berubah pada sifat lain. Ini makna baharu. Taghayyub, berubah. Berubah. Jadi bila berubah, ini ciri makhluk. Makna apa? Sebelum dia ada makna dia tak ada, sifat tu tak ada. Adakah ini layak bagi Allah Ta'ala? Jawapannya tak layak. Makhluk munasabah sebab makhluk ni dia memang baharu. Bila baharu pun sifat dia sifat yang baharu. Nampak tak? Kita asal kecil, lama-lama daripada kecil, bayi, baby, remaja, dewasa, besar. Berubah. Munasabah lah bagi kita makhluk. Kemudian asal kulit tegang, kulit lawa, kulit gebu, lama-lama kulit keduk dah. Tak apa nak gebu dah. Tak macam dulu dah. Jadi berubah kita. Munasabah lah sebab kita makhluk. Jadi perubahan itu tanda baharu. Tanda ialah tanda kepada hudus. Maka kalau Tuhan berubah-ubah sifat Tuhan, maka Tuhan pun baharu. Waktu mustahil tu. Sebab itu mereka yang kata Allah Ta'ala sebelum ada alam tak bertempat, lepas ada alam dia bertempat kerana ikut dia. Tak betul. Ikut dia lah. Dia nak tempat mana-mana. Benda ni kita tengok macam ringkas, tapi benda ni setengah daripada pemahaman ulama yang tidak mengikut ajaran ahli sunnah jemaah. Mereka membuat ada ayat, Allah kalau nak beristiwa atas sayap nyamuk pun boleh. Lau arada an yastawi ala janaha ba'udatin laqadara. Tengok pemikiran yang apabila tak ikut jalan anak ahli sunnah, dia akan membawa andaian yang pelbagai. Dia kata ikut Tuhan nak istiwa mana? Tuhan nak istiwa atas sayap nyamuk pun boleh. Tengok.
Dia boleh buat keluar perkataan yang mana tidak layak nak nisbah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab pada akal dah letakkan Tuhan itu menerima bertempat. Itu salah tu. Jadi sebab itu ayat-ayat yang kita sebut sebelum ini, ayat-ayat Quran yang pada zahirnya menunjukkan ala arsy, bukan dengan makna tempat, tapi dengan makna ketinggian yang layak dengan Tuhan. Nampak tak? Okey. Jadi silapnya di mana? Silapnya bila kita kata Allah boleh berubah gitu, makna kita telah menisbahkan sifat baharu pada diri Tuhan. Walhal para ulama sepakat mustahil sifat Allah Taala tu berubah-ubah. Bila sifat Tuhan qadim, sifatnya mesti qadim, tak berubah-ubah. Bila Tuhan qadim, sifatnya tak qadim, berubah-ubah, maknanya baharu. Okey. Bal kana qabla an khalaqa az-zaman wal makan. Bahkan Allah telah ada sebelum dicipta masa dan tempat, Tuhan ada dah. Maka sebagaimana dahulunya dia tidak bertempat dan tidak berkait dengan masa, maka sekarang pun begitu. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Dan dia Subhanahu wa taala sekarang sebagaimana sifatnya terdahulu. Itu Tuhan yang Maha Agung, Maha Qadim. Sebagaimana sifatnya sebelum ada makhluk, maka selepas ada makhluk pun begitulah dia, tidak berubah. Kerana apa? Dia qadim lagi azali. Sebab itulah dalam pemahaman ini kita dapati ulama, contoh kita ambil Imam Tahawi rahimahullahu ta'ala. Akidah Imam Tahawi ni dia mazhab Hanafi, dan akidahnya diiktiraf bahawa dia membawa akidah salah. Apa kata Imam Tahawi? Ta'ala Allahu anil hududi wal ghayat. Maha suci Allah daripada ada had, ada sakatan, dan ada penghujung. Makna apa? Had, sekatan, penghujung ni ialah sifat bagi benda yang berjirim, berjising. Dia ada had dia. Kalau besar-besar dia, hujungnya mana? Habisnya mana? Hak ni mustahil. Ta'ala Allah anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat. Maha suci Allah daripada ada anggota, ada juzuk-juzuk, ada pula kakah-kakah pada diri dia. La tahwihil jihatus sit kasairil mubtada'at. Allah tidak dikandungi oleh arah yang 6, atas bawah depan belakang kiri kanan. Tidak dikandung oleh Allah, tidak berkait Allah dengan arah yang 6 sebagaimana sifat-sifat makhluk hak baru. Ini kata apa? Kata Imam Tahawi. Hak tu kalam salah betul, kita dapati bertepatan dengan apa yang dibawa oleh ulama kita, Imam Ghazali, ulama ahli sunnah wal jamaah, dan ulama Asy'ariyah lain. Tapi yang peliknya kita dapati golongan yang dikenali sebagai sudu salafi ni ataupun wahabiyah ni, bila mensyarahkan syarah kitab Aqidah Tahawiyah, di sini dia pula takwil. Hadza mukhalif. Hak ni perkataan Imam Tahawi ni menyalahi apa yang dipegang oleh salaf. Buktinya begiang. Zahirnya bukan begitu. Dia takwil pula padahal perkataan Imam Tahawi ni sangat jelas pada menafikan bertempat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ba'inun an khalqihi wallahu taala a'la wa a'lam. Kita ada banyak soalan ya. Ada soalan pertama. Ana ada dengar barang siapa yang tidak kenal Allah atau yang tidak belajar ilmu tauhid, maka amalan mereka akan menjadi debu yang bertebangan, ditolak. Betul ke tidak? Satu lagi, mereka ini akan dicatat dosa setiap masa sampai mati. Betul ke tak? Okay. Siapa yang tak belajar ilmu tauhid? Okay. Belajar secara mana? Sebab tu penting. Belajar yang wajib kepada setiap orang ialah kadar fardu ain. Kadar fardu ain. Mana? Kenal Allah dengan sifat-sifatnya dan dalil-dalil yang ijmali secara umum. Allah bersifat dengan sifat yang wajib, kesempurnaan dia, sifat 20 tu lah kita kata. Dan dalil secara umum. Apa bukti ada Allah Ta'ala Maha Berkuasa dan seumpamanya. Ada alam, ada kita. Tu kiranya lepas lah tu. Apa tak? Jadi belajar yang kadar fardu ain tu memang wajib. Kalau orang tak kenal sifat Tuhan, tak kenal hak mana mustahil bagi Tuhan, dia boleh mengandaikan Tuhan dengan sifat-sifat tak betul. Dah sah ke iman? Tak sah. Iman dia tu sah ke tidak?
Baginya Tuhan tu boleh ada anggota. Tuhan tu boleh nak buat Tuhan lain kalau Tuhan nak. Tuhan tu boleh meletakkan tempat bagi dirinya. Tuhan tu boleh benda lagi. Tuhan tu sifat-sifat kita kata yang tidak layak dengan Tuhan. Dah adakah akidah tu akidah yang betul? Akidah tak betul. Bila tak betul ni jadi masalah ni. Kalau benda itu termasuk daripada usul akidah, menyebabkan orang itu kufur, keluar daripada Islam, itu bahaya. Nampak tak? Itu bahaya. Allah Ta'ala ni dia betul, ada betul. Betul macam manusia tapi comel. Berat makna telah menjisimkan Tuhan. Jelas-jelas telah menjisimkan Tuhan. Itu akidah yang berat. Bukan akidah ringan-ringan tu. Okey. Jadi sebab itu yang tidak belajar ilmu tauhid, hak kadar fardu ain orang ni berat. Ini kata amalan tak sah ni. Amalan tidak sah. Adapun yang kadar lebih daripada itu fardu kifayah. Kita belajar secara maknanya detail lagi. Berkitab contohnya. Berkitab pula lagi mendalam. Itu fardu kifayah dah. Jadi maknanya itu tidak wajib pada setiap orang. Dia fardu wajib ikut kepada satu tempat itu mesti ada orang yang mendalami ilmu. Cukup dah lah. Makna kita tak faham benda-benda halus pun tak apa. Tapi benda yang melibatkan fardu ain, benda asas. Percaya tentang qada dan qadar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan. Mustahil Allah Ta'ala tu bersifat zalim. Segala ketentuan Allah Ta'ala buat tu pasti akan berlaku. Nampak? Jadi benda itu benda yang wajib kita tahu. Yang tersalah pada masalah akidah, orang ini menyebabkan dia berduduk dalam keadaan berdosa. Duduk dalam keadaan berdosa. Makna apa? Selagi mana tak belajar, selagi itu dia dalam dosa tu. Selagi mana dia tak belajar, selagi itu dia berada dalam dosa tu. Itu maksud dia. Sehinggalah dia belajar. Kecuali orang tu tak mampu belajar dah. Saya tak boleh nak pergi dah otak saya. Kalau saya bagi kelas akidah, balik memang pening kepala. Bukan pening kepala biasa. Balik saya kena telang obat. Ni orang masalah tu ni. Tak ada gitu dah mari sini tak ada. Saya tak boleh mikir sikit wakaf apa sikit kira matematik sikit pening kepala tu, pesang. Tak ada salah tahap gitu. Kalau sampai tahap gitu otak dah nak pergi kata ataupun slow learner sangatlah. Jadi gitu gitu tak dosa lah dia sebab dia tak mampu untuk belajar. Tapi kalau orang biasa benda hak asas bukannya benda payah. Bukannya benda yang payah-payah. Maka lagi dia tidak lepas fardu ain, dia berada dalam keadaan berdosa. Itu maksudnya. Itu maksud dicatat dosa tu dia berada dalam keadaan berdosa. Macam orang nak buat ibadat, tak belajar tentang ibadat nak buat. Semayang, tapi tak tahu hukum semayang, syarat semayang betul ke tak sah batal. Padahal benda dia nak semayang. Makna dia berada dalam keadaan jahil tentang fardu ain, tentang semayang. Maka dia berada dalam keadaan dosa. Caranya ke mana? Caranya kena melepaskan diri, kena cara belajar. Dengan cara belajar. Okey. Boleh lah kot. Seterusnya ada kefahaman mengenai Allah melalui sifat, asma' dan af'al. Adapun zat, kita dilarang membincangkan kerana di luar kemampuan akal, fikiran hamba yang lemah. Asas mengenal Allah dengan dalil akli dan nakli berpandukan 7 sifat ma'ani yang Allah Ta'ala kurniakan kepada setiap hamba. Hanya bersifat majazi, perbuatan yang tidak memberi bekah, kerana tidak akan berlaku tanpa kehendak Allah. Untuk mengelakkan sikap biadab kita, panjang ni macam karangan pula. Saya kena baca sekali. Untuk mengelakkan sikap biadab kita terhadap Allah tanpa kita sedari dan mengelakkan daripada akidah Mu'tazilah Qadariyah Jabariyah, kerana kita berakidah Ahlussunnah Jamaah, semoga dapat menangani fasad. Kerana ini adalah jawapan ubudiyah, menzahirkan sifat redha sampai syukur sebagaimana kita mencapai maqam tersebut. Hamba dengan Allah dengan Allah ibarat tok dalang wayang kulit, tidak bergerak wayang kulit tanpa digerakkan oleh tok dalang. Ni kenyataan dulu, soalan ni. Kenyataan ni pun banyak isu dah tu. Capur dah ni, capur masalah akidah, capur masalah zauq, capur masalah syuhud. Ni perbincangan ilmu tasawuf, capur dengan masalah ni. Jadi
Lepas tu campur masalah firak, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Jadi campur masalah lah ni. Jadi penyataan itu nampak orang ni mengaji. Mengaji tapi tak boleh nak letak lagi mana hak perbincangan satu-satu. Maka dia gabung sekaligus. Soalan dia kata, setiap ibadat atas tu, jadi saya tak mau komen lah. Sebab atas tu dia macam statement ayat penyataan, karangan baru terbit soalan. Dekat karangan dia, tak apalah. Waktu saya tak mau komen lah tu. Soalannya, setiap ibadat yang kita lakukan, apakah hak Allah ke atas hamba? Allah bertakbir dan hak hamba mentahqiqkan af'al kepada Allah. Di manakah letak syuhud wahdah fi kasrah, syuhud kasrah fi wadah. Dia kata dah, tu bi istilah sahul. Okey. Sekarang ni hak kita terhadap Allah. Hak Allah terhadap kita. Nabi SAW dalam hadis kata apa dia? Hak hamba terhadap Allah, makna hak kita terhadap Tuhan, alla yusyrikuhu wa yuti'uhu. Hendaklah taat kepada Allah dan jangan mensyirikkan dengan Allah Taala sesuatu. Tu makna tanggungjawab. Hak ni kita panggil tanggungjawab kita lah. Ni dalam hadis Nabi sebut. Apa tanggungjawab hamba? Beriman kepada Allah, taat kepada Allah, jangan mensyirikkan Allah. Apakah hak Tuhan terhadap kita? Hak Tuhan tu makna apa yang Allah Ta'ala akan beri. Bukan tanggungjawab. Tuhan tak ada tanggungjawab. Tak boleh kata Tuhan kena buatkan. Bukan. Maknanya Nabi letak beritahu dalam hadis itu, bila mana seorang hamba menunaikan tanggungjawabnya kepada Allah, apakah yang Allah Ta'ala akan balas? Allah Ta'ala akan memasukkan orang yang taat dalam syurga. Itu dia. Itu makna kalau kita kata hak Allah atas hamba, dengan maksud apabila orang taat, Allah Ta'ala akan membalas dengan pahala dan syurga. Orang yang mengingkarinya, Allah Ta'ala akan balas dengan seksaan dan juga neraka. Itu berdasarkan hadis. Okay. Kemudian dia tanya, hak hamba mentahqiqkan af'al kepada Allah. Mentahqiqkan af'al kepada Allah. Dia nak kata ni, dia nak merujuk kepada istilah dipanggil tauhidul af'al. Sebab tu dia mari syuhudul kathrah, syuhudul wahdah fi kathrah, syuhudul kasrah fil wahdah. Jadi hak ni ialah pada perbicaraan tasawuf. Macam mana? Apa maksud mentahqiqkan af'al pada Allah? Mentahqiqkan af'al tu ikutnya istilah tu tak tepat lah. Makna bagaimanakah seseorang itu mentauhidkan Allah pada af'al. Mentahqiqkan af'al. Makna gitulah koknya. Ni saya gamak-gamak ni. Tuang hak tulis ni tahu aku. Tauhid af'al maksudnya segala perbuatan kita ini kita syuhud dan kita merasai semuanya daripada Allah. Tu kita mentauhidkan Allah pada perbuatan. Mana kita buat, memang kita buat. Kerana Allah Ta'ala beri kepada kita kudrat dan iradat hamba, dan Allah Ta'ala beri pilihan pada kita. Tapi masa kita buat tu, kita menampakkan dan merasakan Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Allah yang memberi kita dapat buat. Kita semayang, kita merasa Allah yang memberi kekuatan untuk kita semayang. Itu tauhid af'al. Jangan faham Allah mayang. Waktu itu lari gigi lah. Kalau kereta api tu lari gigi terus. Tak dia faham Allah mayang. Kena tu. Bukan Allah mayang, kita orang semayang. Inna salati wa nusuki kan. Sembahyangku, ibadat aku. Tapi kita tidak nampak diri kita. Kita merasa, kalau tak Tuhan beri kekuatan, beri taufik, tentu kita tak mampu. Dan benda gitu, betul tak? Tu molek lah tu. Kita merasakan perbuatan kita tu dengan kudrat dan iradat yang Tuhan beri. Semuanya dengan taufik daripada Allah. Molek lah gitu. Bila kita buat ibadat dalam keadaan mentauhidkan af'al, tak marilah kita rasa sombong. Aku semayang sunat, banyak orang semayang 2 rakaat, aku semayang 4. Nampak tak? Tak rasa sebab apa? Kita buat pun Allah Ta'ala beri taufik. Kenapa kita nak sombong dengan orang lain?
Nampak? Jadi comel dah. Tapi kena faham gitu lah. Jangan faham tauhid af'al tu, Tuhan dah mayat, Tuhan dah ni tu. Tu tak kena lah tu. Okey. Syuhudul kathrah fil wahdah ni makna banyak-banyak perbuatan tu tengoknya satu Tuhan buat. Tengok banyak nampak satu. Tengok satu nampak banyak. Gitu je. Makna lihat kepada Allah, Allah yang memberi kuasa dan Allah yang memberi kekuatan dan menzahirkan makhluk-makhluknya. Itu tengok satu. Tengok banyak pada satu. Tengok banyak pada satu, tengok satu pada banyak. Banyak nampak Tuhan hak satu. Melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang memberi menciptakan sekalian makhluk yang banyak. Itu je. Tu reka-reka lah kita kata reka-reka. Setiap perbuatan yang baik dan jahat semestinya datang daripada Allah. Tapi yang jahat tak boleh sandar pada Allah, kerana menjaga adab terhadap Allah, walaupun pada hakikatnya jahat juga daripada Allah. Oleh kerana setiap kita tidak tertakluk pada hukum adat, hukum akal, hukum syarak, kenapa perbuatan jahat masih berlaku? Ni tak kena soalan ni. Dia kata kerana setiap kita saya salah baca bukan. Kerana setiap kita telah tertakluk pada hukum adat, hukum akal dan hukum syarak. Kenapa perbuatan jahat itu masih berlaku? Ni pun kita kata tak ada kaitan lah. Kita kata soalan ni tidak tepat lah. Tak kena juga lah. Tak kena juga. Sebab apa? Ini nak tanya benda sini. Ini nak tanya belakang tu. Kenapa perbuatan jahat masih berlaku? Walaupun semua tu datang daripada Allah. Pendek kata gini. Jahat buruk, siapa yang menyatakan perbuatan baik tu baik, jahat tu jahat? Ni akidah penting ni. Ini akidah yang membezakan ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah ni. Siapa yang menentukan perbuatan baik-baik, perbuatan jahat-jahat? Siapa? Allah. Bila Allah kata buat ni, makna Tuhan suruh tu baik. Allah kata tinggal ni, Tuhan larang tu jahat. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Makna at-tahsin wa at-taqbih, baik buruk itu syar'iyyan, datang daripada syarak. Syarak yang menentukan satu tu baik atau satu tu jahat, bukan akal. Bukan akal. Mu'tazilah dia kata dah akal tu, akal yang tentukan. Kalau benda tu baik, dia baik secara zat, dia baik dah. Mari suruhan dak suruhan memang tu baik daripada asal. Tanpa Tuhan khabar pun, tanpa Tuhan suruh, hak baik tetap baik, hak jahat tak jahat. Itu pandangan Mu'tazilah. Kita tak. Benda itu dianggap baik bila Tuhan kata dia baik dan Tuhan suruh. Kita mengikut kepada hukum syarak. Faham? Jadi kerana itu berlaku jahat sebab apa? Kerana apabila manusia diberi oleh Allah Ta'ala ikhtiar, pilih, manusia yang memilih perkara yang Tuhan larang, dia pilih hak jahat lah. Orang panggil dia telah memilih hak jahat. Pada nisbah hukum syarak, nisbah Tuhan tak ada kaitan, sebab hukum syarak hukum hamba. Kita tak boleh nak hukum Tuhan. Sekarang ni kita perbincangan baik jahat, dosa pahala ni hukum hamba, perbuatan kita. Bila pilih hak baik, dapat pahala, pilih hak jahat, dapat dosa. Allah Ta'ala beri ikhtiar dan usaha kepada hamba. Atas ikhtiar usaha ni dia dapat pahala, dapat dosa. Kemudian kita nak kait dengan hukum Allah Ta'ala, itu hukum Tuhan. La yas'alu amma yaf'al. Kita tak boleh nak tanya Tuhan, kenapa Tuhan buat gini? Sebab itu berkaitan ilmu ghaib, kita tak tahu. Berkaitan dengan ketuhanan. Wahum yus'alun. Bahkan manusia itu akan ditanya. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. La yas'alu amma yaf'al. Tidak ditanya Allah apa, sebab apa dia buat gini. Wahum yus'alun. Bahkan mereka itu akan ditanya, kenapa kamu buat gini? Kenapa kamu pilih gini? Maka jangan capur dulu benda tu. Kalau capur nanti jadi tak kena ya. Jangan capur antara benda hak hukum Tuhan, pada ilmu Tuhan pada tu, hak tu benda yang kita bagi alamul amr. Hak urusan Tuhan. Kita ni alamul khalq ni kena patuh kepada apa yang Allah Ta'ala
letak dalam syariat. Apa yang dikatakan mengesakan Allah pada perbuatan, kerana segala perbuatan hamba adalah majazi. Ni kena down ni, nombor 3 down ni. Ada soalan? Lain. Nombor 3 ni sebab panjang kalau down minggu depan. Saya selalu bawa Quran kecil ke masjid. Dalam poket rumah. Masa sujud Quran tu jatuh. Itu boleh saya ambil. Ada blok itu kan ambil Quran tu jatuh. Quran kecil jatuh depan. Perlu buat apa? Depan tu depan tempat kita lah. Jadi benda tu kalau dikira adakah dia hina duduk situ? Jawapannya dia bukan duduk di kaki kita atau pijak. Iyalah. Okey. Kalau benda melibatkan perbuatan tak banyak jatuh, sekadar kita ambil tok poket, perbuatan tak banyak tak apa. Boleh lah. Boleh untuk kita ambil tok poket. Dia kira perbuatan yang tidak banyak. Tidak lebih pada 3 kali dan tidak banyak. Kalau nak letak gitu pun tak apa. Sebab bukan letak pada tempat yang hina. Tak. Bukan kita pergi pijak ataupun cuma sebaris, tapi benda itu iktibari aja, maknanya kita kata kita tidak meletakkan pada keadaan yang hina. Jadi kalau tak diambil pun biar pun tidaklah maknanya jadi berat sangat. Tapi kalau dia ambil, dia tak dengan perbuatan yang ringan, tak ada masalah. Tak batal. Itu je. Ada soalan? Ada? Tak ada, kata saya berhenti sinilah insya-Allah. Hak baki ni kalau udang lah, nampak panjang ni. Hak dah masuk ke bab ni. Bab perbuatan hamba. Khauf roja ni. Khauf roja ni hak dalam tasawuf pula. Hak perbuatan hamba ni ikhtiar dengan kasbuh ni. Rasanya mungkin lepas ni yang kasbuh. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.